Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, pada hari ini cikgu akan membincangkan soalan bahagian C matematik hari tu kertas 2. Bahagian C ni ada 2 soalan dan jawab hanya satu soalan sahaja, dan satu soalan tu memberikan kamu 15 markah. Okey. Dalam soalan bahagian C ni, pilih satu yang kamu rasa boleh memberi markah kepada kamu. Okey. So, cikgu akan bincangkan dua-dua soalan lah. Okey, sebagai untuk menambah lagi kefahaman kamu bahawa nak jawab bahagian C ni taklah susah sangat. Okey. Tapi bergantung pada soalan lah. Okey, soalan 16. 16A. Farid ingin memasang jubin di ruang dapur rumahnya. Jadual 16 menunjukkan maklumat pembelian jubin untuk kegunaan ruang dapur rumahnya. Okey, ini jubin, jenis jubin kecil dan besar, bilangan jubin yang dibeli, 2P dan Q, harga per jubin RM3 dan RM7. Okey, ini maklumat yang pertama lah dalam jadual. Okey, kita tengok bawah ni pula. Jadual jumlah bilangan jubin yang dibeli ialah 155 keping. Jumlah harga untuk jubin yang dibeli ialah RM605. Tulis dua persamaan linear dalam sebutan P dan Q untuk mewakili maklumat di atas. Seterusnya, menggunakan kaedah matriks, hitung nilai P dan Q. Okey, persamaan linear dan matrik. Maksudnya ini topik matriks lah. Melibatkan dua persamaan linear. Okey, so kita dah ada maklumat iaitu bilangan jubin dan jumlah harga. Okey. So, bilangan jubin kita boleh bentuk satu persamaan iaitu 2P tambah Q sama dengan 155. Itu persamaan pertama. Persamaan kedua, harga jubin. Kita kena darabkan harga dengan bilangan jubin ni dahulu. 3 darab 2, 6P tambah 7Q sama dengan RM605. Okey, cikgu dah tulis dekat belakang. Okey, so kita tengok jalan kerja dia. Okey, ni persamaan yang kita dapat tadi. 2P tambah Q sama dengan 155 dan harga dia 6P tambah 7Q sama dengan 605. Okey. So, kita tulis dalam bentuk matriks 2, 2, 6, 6, Q 1 sebab 1Q perkali dia 1. 7Q perkali dia 7. Lepas tu tulis PQ dan 155605. Buat kurungan macam ni. Okey. Ni step pertama lah. Okey, step kedua. Okey. Tulis PQ dan 1 per, ini adalah AD tolak BC. Okey. Itu adalah matrik songsang. Rumus matrik songsang iaitu 1 per AD tolak BC kurungan DA negatif B negatif C. Okey. Oh, tak nampak. Sorry. Okey, so ini adalah 1 per AD tolak BC DA negatif B negatif C. So, kamu label dahulu A, B, C, D. So, masukkan dalam rumus ni. So, dapat macam ni lah. 1 per 2 darab 7 tolak BC. Okay. So, kurungan DA, D dia 7, A, B dengan C tambah negatif je lah. Okay. So, dekat sini tulis 155605. Okay, tu cara kaedah yang kedua, langkah kedua. Okay. Yang ni ada beri dalam format exam nanti. Okey, lepas tu kita darabkan dulu matriks ini dahulu. Darabkan dulu. Okey, jadi 7 darab 155
tambah negatif 1 darab 605. Lepas tu yang ini kamu kira sendirilah. Dia akan jadi 1, 2 darab 7 tolak 1 darab 6. 14 tolak 6 lah. Okay, so tulis dulu satu persatu macam ni. Okay, dekat tepi ni tulis PQ sama dengan apa? PQ lagi, PQ lagi. Okay. So jawapan kamu akan tulis macam ni lah. 1/8, 480, 280. Daripada atas ni lah. Kamu kena tekan kalkulator. Okay. So P adalah 1/8 darab 480. Jadi kamu akan dapat P 60. 60 keping jubin. Okey, kemudian Q pula. Q ni jubin besar, P kecil tadi kan. Q 1/8 darab 280. Kamu akan dapat 35 keping. Okey, macam tu sajalah untuk soalan 16E. Okey. Okey, soalan 16B pula. Farid kemudiannya membuat keputusan untuk memasang jubin pada lantai keseluruhan rumahnya dengan kos RM35,000. Bagi mencapai matlamat tersebut, beliau telah membuat pinjaman peribadi bagi tempoh 5 tahun dengan kadar faedah sama rata yang dikenakan oleh bank ialah 3.2% setahun. Okey, 1. Hitung jumlah bayaran balik dan ansuran bulanan yang perlu dibayar oleh Farid. Okey. Yang kedua, jika setiap bulan Farid mampu menyimpan RM500 daripada jumlah pendapatan, adakah pinjaman peribadi ini akan membebankannya? Berikan justifikasi anda. Okey, maklumat kita ada kat atas ni adalah Farid dia sambung buat keputusan untuk memasang jubin dengan kos RM35,000. Okay, dia membuat pinjaman peribadi 5 tahun dengan kadar faedah 3.2%. Hitung jumlah bayaran balik. Dan 2 tu adalah penyelesaian masalah. Jika setiap bulan Farid mampu menyimpan RM500, adakah pinjaman peribadi ini membebankannya? Berikan justifikasi. Jadi kita kena kira jumlah bayaran balik dulu dan ansuran yang dia perlu bayar tu. Okey. Okey. Harga kos tadi RM35,000. Jadi RM35,000 darab dengan kadar faedah darab dengan tahun. Okey. So RM5,600 kadar faedah dia. Okey, rumus ni adalah I sama dengan PRT. Okay, P ni yang paling prinsipal dia. Okay. R tu kadar dari 3 tahun lah. So jumlah bayaran balik RM35,000 yang dia nak pinjam tu tambah dengan faedah dia. Okay. Jadi RM40,600. Okay. RM40,600 tu yang dia perlu bayar balik dalam masa 5 tahun. So RM40,600 bagi 5 tahun. 5 tahun ni ada setahun ada 12 bulan. Jadi 5 tahun kena darab 12 lah. Jadi RM40,600 bahagi 60 bulan. 60 bulan. So dalam masa sebulan, dalam masa 5 tahun, bayaran balik yang perlu dibayar oleh encik ni adalah RM676.67. Itu dia kena bayar balik lah. Encik Farid kena bayar balik RM600. Okey, RM676.67. Okey. So jika setiap bulan Farid mampu menyimpan RM500 daripada jumlah pendapatannya, kita tengok soalan B2 tu kan. Okey. Jika setiap bulan Farid mampu bayar kan, menyimpan RM500, apakah pinjaman peribadi ini akan membebankannya? Berikan justifikasi anda. Okey. Faedah yang dia perlu bayar tadi, faedah yang perlu dibayar RM RM676.67. So lebih daripada RM500 simpanan tu. Jadi pinjaman peribadi ini akan membebankannya. Okey, kamu tulis sendirilah sebab dia. Okey. Tulis
pinjaman peribadi ini akan membebannya kerana faedah yang perlu dibayar selama 5 tahun adalah RM676.60 sebulan, dan ini melebihi kemampuan Farid untuk menyimpan sebanyak RM500 sebulan daripada jumlah pendapatannya. Okey, tulis macam tu. Justifikasi dia tu maksudnya sebab kenapa pinjaman peribadi itu membebankan. Okey, faedah yang perlu dibayar ni RM66 sebulan. Tetapi dia mampu menyimpan RM500 sahaja. Jadi simpanan dia tu kurang daripada yang perlu dibayar ni. Sebab itu dia membebankan. Okey. Okey, nombor 16C. Diberi dapur rumah Farid berbentuk segi 4 tepat dengan panjang dan lebarnya masing-masing 5 meter dan 4 meter. Hitung luas dapur Farid dalam meter kuasa 2 ataupun meter persegi dan tukarkan nilai tersebut kepada nilai dalam asas 3. Okey. Jadi yang ni dia masuk bab lain pula kan. Yang pertama tadi tu bab matriks. Okey, B tadi bab insurance. Okey, C ni pula bab asas nombor. Jadi kamu kena carilah panjang segi 4 tepat tu dan jawapan dia tu, luas dia tu tukar pula kepada nilai dalam asas 3. Okey, katakan ni dapur Farid tu panjang dia 5 dan lebar dia 4. So panjang darab lebar adalah luas segi 4. 5 darab 4 kamu akan dapat 20 meter persegi. Okey, so 20 meter persegi ni dalam asas 10. Kamu kena tukar pada asas 3. Bila nak tukar pada asas 3, kenalah bahagi 3 menggunakan pembahagian berulang. Jadi 20 kena bahagi 3. 20 bagi 3, kita akan dapat 6 ke atas. Dan 6 darab 3, 18. Betul? Jadi 18. 20 tolak 18, bagi 2. Okey, jadi 6 bahagi 3, 2 bagi 0. 2 bahagi 3, 0 bagi 2. So, kita baca daripada bawah. So, jawapannya adalah 202 asas 3. Okey? Okey, senang je untuk 16C ni. Jadi, cik, kamu boleh cari mana yang boleh jawab lah. Okey, antara soalan 16 dan 17. Okey, kita pergi ke soalan 17 pula. Okey, soalan 17. Rajah menunjukkan sebuah roda Ferris. Diberi jarak antara titik J dan titik K ialah 18 meter. JK 18 meter. Okey, bila ni bulatan, JK tu adalah diameter. Okey, ni roda Ferris. Tengok soalan bawah. Apa yang dia nak? A. Menggunakan pi sama dengan 22/7. Hitung bilangan pusingan lengkap minimum yang diperlukan untuk meliputi jarak pergerakan membulat sejauh 700 meter. Okey. Dan luas dalam meter persegi kawasan membulat yang dilalui oleh penumpang yang bermula di kedudukan J hingga ke kedudukan K. Okey, A1 tu bilangan pusingan lengkap minimum kan. So, bila roda ni, kecil ke bawah sikit. Roda ni berpusing. Jadi, dia berpusing tu, dia melalui semua lilitan bulatan. Lepas tu, dia ni pusing sampailah bilangan bulatan dia tu akan mencapai 700 meter. So, dia nak bilangan pusingan lengkap minimum untuk mencapai 700 meter lah. So, kat sini kita kena cari panjang lilitan bulatan ini. Okay. So, kita kira lah. Lilitan bulatan, kamu kena guna rumus lilitan bulatan 2 pi J, 2 darab 22/9 darab 9. Okey, tadi diameter dia 9. Tetapi kita memerlukan jejari, so 9 lah. Jadi 56 4/7. Itu lilitan bulatan. Okey, bilangan pusingan lengkap minimum ni adalah 700 meter tadi. Kamu kena bahagi dengan lilitan bulatan untuk satu pusingan, satu bulatan tu. So, kamu akan dapat 12.37. Okey, dia nak bilangan lengkap minimum. 12.37 ni
tak sampai lagi tu 700 meter. Jadi dia nak minimum, kita kena dekatkan perpuluhan tu kepada yang paling hampir, yang paling sesuai lah. Sebab dia minimum. Jadi kita ambil 13 pusingan. Okey. Tadi soalan B tu dia nak jarak kan, jarak luas dalam, bukan jarak luas, luas meter persegi kawasan membulat yang dilalui oleh penumpang yang bermula di kedudukan J hingga kedudukan K. Okey. J hingga K. Jadi dia nak luas sektor ini ya. Okey. Bila luas, dia melibatkan luas sektor. Okey, luas sektor ni. Luas sektor ni adalah Theta per 360 darab pi J kuasa 2. Theta tu sudut dekat tengah ni. Darab pi J kuasa 2. Jadi sudut kat tengah ni disebabkan dia berbentuk separabulatan. Jadi sudut dia adalah 180 darjah. Okay. So, alright. Luas sektor J ke K 180 per 360 darab 22 per 7 darab 9 kuasa 2. Jadi kamu akan dapat 127.29 meter persegi. Okey. Okey, itu soalan 17A. Okey. Okey, seterusnya 17B. Kamal telah menaiki roda Ferris dan beliau mendapati bahawa roda Ferris itu mengalami pecutan seragam setiap kali mula bergerak sehingga mencapai kelajuan 10 meter per saat. Kemudian roda Ferris itu akan mengekalkan kelajuannya itu dan hanya akan memperlahankannya sehingga berhenti seketika jika ada penumpang baharu yang ingin menaikinya. Rajah 17B menunjukkan graf laju masa pergerakan Kamal ketika menaiki roda Ferris tersebut dalam tempoh 22 saat. Okey. Okey, so dia bergerak dengan laju 10 meter per saat. Lepas tu dia bergerak secara seragam. Lepas tu dia berhenti untuk ambil penumpang lain. Seterusnya dia bergerak lagi roda Ferris tu dan ni dengan laju seragam lagi dan memberhentikan dalam masa 22 saat. Dia mengurangkan kelajuan sampailah masa tu kosong, berhenti. Okay. So soalannya adalah hitung tempoh masa dalam saat ketika roda Ferris itu bergerak dengan laju seragam buat kali pertama. Okey. Inilah kali pertama dia bergerak dengan laju seragam. Jadi, kita tengok paksi masa. Ini masa Jadi, 7 tolak 4 saat. Jawapannya 3 saat. Okey. Itu soalan 1. Soalan 2. Nyatakan apa yang berlaku pada saat ke-10 hingga saat ke-12. Saat ke-10 ke-12. Okey, dia ada dalam soalan ke atas tadi tu. Masa dia tidak bergerak kerana roda itu diperlahankan untuk mengambil penumpang. Okey. Okey, yang ketiga, hitung kadar perubahan laju dalam meter per saat kuasa 2 roda Ferris itu dalam tempoh 4 saat pertama. Okey. Kadar perubahan laju. So, laju akhir tolak laju awal bahagi masa. Jadi 10 bahagi 4. So, jawapannya adalah okey, 2.5 saat. Okay, ini jawapan nombor 1 tadilah. Ini nombor 2. Okay, ini nombor 3. Kadar perubahan laju. Perubahan laju bagi perubahan masa. 10 tolak 0 bahagi 4. Jadi jawapannya 2.5 meter per saat kuasa 2. Okey. Soalan B4 pula adalah hitung jumlah jarak yang dilalui dalam meter
bagi tempoh 22 saat tersebut. Okey. Jumlah jarak dilalui sekiranya graf laju melawan masa. Jumlah jarak yang dilalui adalah luas di bawah graf. Okey. So, luas A dan luas B kita kena kira. Jadi, luas A ini adalah bentuk trapezium. Jadi, kita guna rumus trapezium lah. Trapezium A dan trapezium B. Okey, so kita kira. Okey, jadi jumlah jarak adalah luas di bawah graf. Luas trapezium A tambah trapezium B. Okey, mana cikgu dapat ini? Okey, tengok balik gambar raja. Okey, so rumus trapezium adalah 1/2 darab hasil tambah sisi selari darab tinggi. So, trapezium ni 1/2 darab A. A ni A dia, ni B dia. Okey, ni A, ni B. So, 7 tolak 4 ni 3. 3 tambah 10. Darab tinggi dia 10. Tambah 1/2. 19 tolak 14. 5. Tambah 12 hingga 22 tu 10. 5 tambah 10. Darab tinggi dia 10. Okey. Lepas tu, dapatlah macam ni. Okey. Dan seterusnya, kamu kira pakai kalkulator. So, jawapannya 65 tambah 75. Jadi, jumlah jarak adalah 140 meter. Okey. Untuk nombor 5 pula, huraikan pergerakan roda Ferris dalam tempoh 8 saat terakhir. Okey, semua ni berdasarkan gambar rajah. 8 saat terakhir di mana? So, 22 hingga 19, 3 saat. 19 hingga 14, 5 saat. Jadi, 8 saat terakhir bermula daripada saat ke-14. So, 14 hingga ke-19, dia bergerak dengan laju seragam. Dan pada 3 saat yang terakhir, dia memperlahankan roda sehingga berhenti pada saat ke-22. So, kamu boleh tulis macam ni. Roda Ferris bergerak dengan laju seragam 10 meter per saat dalam 5 saat dan memperlahankan, tak nampak, memperlahankan kelajuan iaitu 0.10/3, yakni kadar perubahan laju pada 3 saat terakhir. So, negatif 10/3 meter per saat kuasa 2. Okey, sehingga berhenti. Itulah pergerakan roda Ferris dalam tempoh 8 saat terakhir. Okey, cikgu harap kamu semua buat pembetulan kertas 2 bahagian C, dan jika ada tak faham boleh tanya. Okey, itu saja untuk pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.